اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung pengajian kita di dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah yang dikarang oleh Al-Syekh Imam Ahmad Ad-Dardir rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Kita sampai kepada muka surat 18 nombor 61 atas sekali. Muka surat 18 nombor 61 bait yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wajaddid at-taubata lil awzari la tay'asan min rahmatil ghaffari. Dia kata, dan perbaharuilah taubat bagi dosa-dosa, janganlah kamu merasa putus asa dari rahmat yang maha pengampun. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kata di sini, dan perbaharuilah taubat. Kalau ikut kepada kita nak terjemah bagi cantik eloknya, dan wajib perbaharui taubat bagi kerjaan dosa-dosa. Tu. Ya. Wajib perbaharui taubat bagi kerjaan dosa-dosa. Maknanya kerja-kerja yang bawa dosa lah. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna di sini ni sentiasa kita perbaharui taubat ialah jangan kita merasakan di dalam hati kita perasaan selesa, ya, atau perasaan merasakan hebatnya diri ini sehingga kita merasa seolah-olah tidak berhajat kepada taubat, gitu. Sedangkan kita adalah hamba yang sentiasa penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan kesilapan dan kezaliman diri kita. Walaupun benda itu sama ada kita tahu ataupun tidak tahu, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita yang zahir, yang nyata, atau yang batin, yang tersembunyi, yang tahu atau yang tidak kita ketahui. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena sentiasa memperbaharui taubat kita. Ya, sentiasa memperbaharui taubat kita. Dosa-dosa ni tuan-tuan, ada dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengan amalan kebaikan kita. Misal dalam ayat innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu membuang
perkara-perkara buruk, dosa yang kita lakukan sebelum ini. Maknanya kita ada buat kerjaan dosa, kemudian dengan amalan-amalan kebaikan kita, maka dosa itu terhapus. Tetapi bukan semua dosa yang terhapus. Di dalam ayat tersebut, innal hasanat yudhibnas sayyiat, iaitu kebaikan-kebaikan yang kita buat itu menolak ataupun menghapuskan dosa-dosa keburukan sebelum ini, iaitulah untuk dosa-dosa kecil sahaja, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil yang kita buat itu, maka ia akan boleh dihapuskan dengan perbuatan amal baik kita. Ya, kita sedekah, kita zikir, selawat dan sebagainya, maka mudah-mudahan segala dosa-dosa kecil itu diampun oleh Allah Ta'ala. Tetapi untuk dosa besar, maka tidak mesti taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kecil tu dengan kita istighfar maka terhapus. Tapi dosa-dosa besar ini dia ada beberapa syarat supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala hapuskan dosa tu. Ya, dosa-dosa besar ni dia ada beberapa syarat, bukan sekadar istighfar. Bukan sekadar kita baca astaghfirullahalazim, bukan itu sahaja. Sebab itu untuk dosa besar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, contoh zina, meninggalkan solat dan sebagainya, arak dan sebagainya, dan banyak lagi lah dosa-dosa besar yang lainnya, maka salah satu daripada cara mudah-mudahan Allah Ta'ala menghapuskan dosa besar itu adalah dengan taubat. Dan taubat itu ada syaratnya. Ada, senang cerita kita kata, rukun-rukunnya, gitu. Ya, dia ada 3 rukun taubat. 3 rukun ataupun 3 syarat lah. Yang pertama, mestilah ada an-nadam. Apa dia? Penyesalan dalam hati. Penyesalan, menyesal melakukan perbuatan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitulah kita benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh-penuh hati kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ampun dosa kita. Maknanya sungguh-sungguh harap, sungguh-sungguh harap, ya Allah ampun dosaku, ya Allah, ya Allah ampun dosaku, ya Allah, aku harap padamu, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang ampunkan dosaku, ya Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berazam ataupun usaha untuk tidak mengulangi perbuatan dosa besar tersebut. Yang ketiga, berazam dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Maka dia ada 3 syarat utama yang mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. 3 syarat ni. Dan 3 syarat ini hanyalah untuk dosanya yang kait dengan hak Allah. Maknanya dosa dia kait dengan Allah,
tak kait dengan zalim pada makhluk. Ya. Misal kata dosa besar dia fitnah. Kan? Fitnah manusia itu kait dengan makhluk. Maka bila kait dengan makhluk, dia kena tambah satu lagi syarat. Apa syaratnya? Kena minta maaf dengan makhluk tersebut. Itu dia. Itu syarat yang keempat. Itu kalau kait dia tu kait dengan makhluk, dia kena minta maaf dengan makhluk tersebut. Cuma dalam bab yang kait dengan makhluk ini ada 3 pendapat ulama. Ada 3 pendapat ulama. Yang saya sebut kena minta maaf dengan makhluk tadi itu satu pendapat. Ya, itu satu je pendapat. Dan itu pendapat yang kita kata paling diguna pakai oleh ulama lah. Dia ada lagi 2. Yang kedua adalah kita ni istighfar untuk orang yang kita zalim. Maknanya kita tak pergi jumpa dia, kita tak minta maaf dengan dia, tapi kita istighfarkan untuk dia. Itu yang kedua. Maknanya kalau kita baca dalam istighfar kita, astaghfirullah li, aku pohon ampun kepada Allah untuk diriku, wali walidayya, untuk 2 ibu bapaku, kemudian wali ashabil huquqi alayya, dan mereka yang ada hak ke atasku, iaitu orang yang zalim, yang kita zalimi dia. Kalau nak baca dalam bahasa Arab susah, baca dalam bahasa Melayu tak apa. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dan dosa mereka yang aku pernah zalimi. Itu dia. Mudah-mudahan nanti di hari akhirat nanti ni, ada kita punya usaha minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Jadi mudah-mudahan orang kata lebih kurang sejuklah hati dia. Gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, kita buat dua-dua sekali, iaitu minta ampun kepada orang yang kita zalimi. Maknanya kita minta Allah Ta'ala ampunkan orang yang kita zalimi itu yang pertama. Yang keduanya, kita pergi jumpa dia, minta maaf. Maknanya gabung dua-dua sekali. Gabung dua-dua sekali. Maknanya yang pertama tadi tu, kita jumpa dia minta maaf, itu yang pertama. Yang kedua, kita minta Allah ampunkan dia. Yang ketiga, kita gabung, minta Allah ampun dia dan pergi jumpa dia minta maaf. Itu 3. Ya. Yang para ulama kita pegang, sarankan adalah yang pertama tadilah, iaitu kita minta ampun, minta maaf pada dia. Pergi jumpa dia minta halal. Dia panggil kaedah dia kaedah istihlal, iaitu istihlal ni apa dia? Minta halal dosa yang pernah kita buat pada dia. Itu dia. Tapi tu pun ada keadaan dia juga. Kalau kita nak jumpa dia, kita tengok dia ni nampak dia baik, mungkin dulu dia ni gangster kan. Sekarang ni dia dah join tabligh contohnya. Dia dah join tabligh, duduk masjid je kan. Join buat dakwah, orang buat dakwah ni masya-Allah. Kalau orang hina ke apa ke, dia senyum je, contohlah kan. Kalau dia tengok orang yang dia pernah zalim tu dah bertukar macam tu, jadinya dia nak pergi beritahu, minta maaf pada orang tu, saya dulu ni pernah fitnah kamu ni, kita rasa macam okey lagi lah kan. Tapi kalau yang kita nak jumpa ni, kita tahu dia ni tak boleh ni,
Ini kalau aku pergi minta maaf kat dia, beritahu kata aku fitnah dia ni, habis aku kena sedas tumbuk habis. Kan? Kena penampar jawabnya. Tu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ bolehlah kita ambil pendapat yang kedua tadi tu. Iaitu apa? Minta Allah Taala ampunkan dia. Itu yang kedua. Cumanya ada pendapat daripada Imam Ghazali dalam Ihya. Pendapat Imam Ghazali mengatakan, kalaulah kita ini ada melakukan kezaliman terhadap seseorang, kemudian kita tahu kalau aku pergi jumpa dia memang susahlah bergaduh, memang maki hamun lah jawabnya, kita tahu dia punya perangai dia macam mana, maka di situ kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, bolehlah kita ini minta halal atau minta ampun daripada dia secara umum tanpa memberitahu secara spesifik dosa yang kita buat tu. Contoh, masa hari raya, minta maaf zahir dan batin. Kita tak beritahu, aku dulu fitnah kau ni. Kita tak beritahu. Sebab kalau beritahu habis bergaduh, teruk kita. Sedangkan masa tu hubungan dah kancing, kita kata hubungan elok ni. Kena sekali kita pula taubat masa tu, kan? Kita dah menyesal perbuatan kita, maka kita ni nak pergi minta ampun dengan dia. Kata Al-Imam Al-Ghazali, secara umum pun tak apa dah. Maknanya, aku minta maaf lah kalau ada apa-apa dosa dulu sebelum ni ke, terbuat silap ke, apa yang tahu ke tak tahu ke, contohlah secara umum. Kalau dia kata tak apalah, aku halal lah apa-apa pun, tak ada salah. Maknanya ada wajah ataupun ada cara hujahan di situ yang kita kata boleh juga dilakukan kepada mereka yang pernah buat zalim kepada seseorang. Tu dia. Supaya apa? Supaya tak mudarat lagi. Kalau kita pergi minta maaf, beritahu spesifik, takut mudarat lagi. Takut lagi teruk jadinya. Maka di situ ada cara-cara yang dianjurkan oleh para ulama. Tapi kalau kita sendirilah, kalau kita sendiri, kita fikirlah, lebih baik kita guna semua cara tu. Boleh faham? Maknanya kalau kita tengok orang tu dah berubah, dah jadi baik ke apa, kita pergi minta maaf dengan dia, minta halal pada dia, pergi sulam pula, bawa pula dengan satu lagi minta maaf secara umum pula. Lepas tu kita minta pula Allah Ta'ala ampunkan dia. Tiga-tiga kita campur saja. Mudah-mudahan selamat kita di akhirat. Kerana apa? Kerana di akhirat ni tuan-tuan, keadaan tersebut sangatlah kita kata huru-hara dengan mereka-mereka yang berada dalam keadaan muflis. Di dunia amal je banyak, solatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, baca Quran dia Masya Allah, banyak. Sekali pergi di hari akhirat, maka segala amal dia hilang. Segala amal dia hilang. Mana tak hilangnya? Amal tu ambil pada si fulan ni, ambil, engkau dulu pernah fitnah aku ni, ambil dia punya saham dia, pahala dia. Ni pula ambil lagi, yang ni pula ambil lagi, akhir sekali tak ada apa. Biar kita di dunia ni mudah-mudahan dah selesai dulu dah. Sebab kita tak tahu bila nak meninggal dunia ni, kan? Benda yang kita tak tahu, tak ada siapa pun boleh kata saya boleh meninggal sekarang. Ya Allah, wahai malaikat maut, ambil sekarang. Tak ada siapa boleh kata dah. Ini kalau waktu malaikat maut depan mata kita pun kata minta maaf, tunggu jap, banyak lagi ni tak selesai.
Banyak lagi tak selesai. Nak sedekah lagi, bukan kira nak sedekah, bukan kira nak buat amal. Duk kira ni orang-orang yang kita zalim dulu berapa banyak? Orang-orang yang mungkin ada pertelingkahan dengan kita dulu berapa banyak? Yang kita tak tahu dosa kita kepada mereka, itu kita sangat-sangat takut. Sangat-sangat kita takuti. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan oleh para ulama kita, tu cara-cara dia kalau kita ada melakukan dosa kepada seseorang. Dan ini guru saya dia tambah satu lagi. Guru saya dia tambah satu lagi. Dia kata kalaulah kita ada zalim pada orang, kita minta maaf pada dia. Kalau tak mampu secara umum, kita minta Allah ampunkan dia. Dan yang ketiganya, kalau boleh kita baca Quran, sedekah pahala pula pada dia. Ataupun kita sedekahkan duit niat untuk dia. Mudah-mudahan settle terus di akhirat, tak ada dah. Tu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cara dia. Boleh. Dia dah meninggal. Okey, baik. Jadi ceritanya bagus soalan tu, masya-Allah. Terima kasih cikgu. Dia ni ada buat salah dengan si fulan ni, dengan seorang ni. Jadi dia pergi wasiatkan kepada anak-anak dia, dia nasihatlah, minta anak-anak dia ni supaya sampaikan permohonan maaf dia kepada orang yang dia pernah zalimi dulu. Dalam masa yang sama dia dah meninggal dunia lah. Jadi sebelum meninggal tu dia minta pada anak-anak dia. Jadi dekat situ anak-anak dia wajib tunaikan lah. Okay, wajib tunaikan untuk minta maaf kepada orang yang dia pernah zalimi. Ayah dia pernah zalimi. Tapi sama macam tadi kaedah dia, kalau anak dia tengok ini, kalau minta maaf ni habis cerita dia, kan? Maka anak tu dia boleh buat amal kepada orang tersebut. Mudah-mudahan doa kepada Allah, ya Allah, lepaskanlah ayah aku ni daripada kezaliman yang dia pernah buat dulu kepada si fulan bin si fulan. Jadi aku niatkan contoh sedekah dan sebagainya supaya selamat dia. Maknanya disedekahkan juga kepada orang yang dia zalimi itu. Kalau tak dapat jumpa macam mana? Ini pun satu hal juga. Mungkin waktu muda dulu, umur dia 20-an, sekarang dah 60, teringat pula dah. Oh, aku pernah buat zalim pada dia ni dulu. Umur masa tu 20 tahun. Umur 20 lebih. Kan? Nak cari balik tak jumpa dah. Dia tahu dulu duduk di Taman Bandar Senawang contohnya, kan. Cari di Taman Bandar Senawang dah tak jumpa, kemungkinan orang tu dah meninggal dunia ke, ataupun orang tersebut dah pindah negeri ke dan sebagainya. Maka syarat dia yang pertama, dia kena cari dululah. Dia tak boleh dia kata, oh dah lama ni, mungkin orang tu tak duduk dah Taman Bandar Senawang, tak payah carilah. Dia tak boleh. Kena cari dulu. Sama juga macam hutang. Sama juga kaedah dia macam hutang. Kalau contoh kita ada hutang dengan 100 contohnya, kita tak bayar lagi pada dia, teringat pula umur 60 baru teringat hutang. Subhanallah. Kan? Ni memang lama betul lah. Ya, daripada umur 20 sampai umur 60, 40 tahun tak bayar hutang. Itu nak kira tu berapa hari itu tak dihalalkan tu, banyaklah pula cerita dia, kan. Tak apalah, sekarang ni dia nak menyesal, dia nak taubat. Aku dah umur 60 dah ni, dah dekat dah, secara adatnya dah dekat dengan kuburan dah ni, dah dekat dengan kematian dah ni. Maka cara macam mana, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, cara dia kena cari dulu. Kalau memang betul-betul dah tak jumpa, tanya kepada orang-orang yang rapat dengan dia, maka di situ dia juga boleh sedekahkan, sama ada ke masjid ke, sebaiknya wakafkanlah. Wakafkan dengan niat nama kepada orang yang dia pernah hutang ataupun zalimi dulu. Itu dia. Itu salah satu cara lah yang dianjurkan oleh ulama kita. Maknanya dia tak ada kita kata kalau tak jumpa terus biar buat tak tahu, tak.
Dia tak ada terus biar, sebab kita ni di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i ni, kita kalau kita buat amal, kita baca Quran kepada seseorang, maka dari sisi mazhab kita ni sampai pahala dia. Maka kita gunakanlah peluang keemasan yang kita fahami dalam mazhab kita ni, mudah-mudahan kita dapat selesaikan beberapa masalah-masalah yang lain. Gitu. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mudah-mudahanlah itu kaedah para ulama. Maknanya mesti akan ada juga kaedahnya. Ya, mesti akan ada juga cara untuk kita taubat. Walaupun mungkin dia kata dah mustahil dan ini mungkin dah mati dan sebagainya. Ada cara dia, insya-Allah ada cara dia. Itu dia. Kalau nama tak ingat macam mana? Macam-macam masalah pula dah. Ini semua yang saya beritahu pada tuan-tuan ni, semua yang soalan-soalan yang dapat dan guru-guru saya yang jawabkan dan saya tulislah. Ya, jadi kalau tak ingat nama macam mana? Sudah. 40 tahun yang lepas kita dah lah berhutang dengan dia. Kemudian masa umur 60 tahun dah menyesal, nak cari dia tak jumpa, kita sedekahkan untuk dia. Nak sedekah untuk dia, nama pula dah tak ingat. Jadi cara dia macam mana, tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Maka dia hanya meniatkan dalam hati dia untuk disedekahkan kepada orang yang dia berhutang dulunya. Itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelesaikanlah dia punya hutang tersebut. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kita kata, dan perbaharuilah taubat bagi dosa-dosa. Janganlah kamu merasa putus asa dari rahmat yang Maha Pengampun. Jangan kamu merasa putus asa dari kasih sayang Allah Ta'ala, dari rahmatnya Allah Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani ni. Maknanya kita kena harap pada Allah Ta'ala agar ampunkan kita. Jangan kita putus asa mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dikatakan dalam Al-Quran, la tai'asu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Itu dia. Dia katakan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Melampaui batas ni maknanya yang buat dosa lah ni. Melampaui batas terhadap dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa, merasa macam putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita harap pada Allah, ya Allah ampunkanlah aku ya Allah, dengan penuh kita pengharapan kita bahawasanya Allah Ta'ala itu dia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sebab apa? Kebiasaan orang yang putus asa itu adalah sifat orang fasik dan munafik. Ya. Kebiasaan orang yang putus asa itu adalah biasanya sifat orang fasik dan orang munafik. Akhir sekali dia tak nak taubat dah. Dia kata, aku memang takkan diampunkanlah dosa aku ni. Dia kata, dia putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan rahmat Allah Ta'ala tu luas. Rahmat Allah Ta'ala tu sangat, pengampunan Allah Ta'ala sangat luas. Takkan tertutup pintu pengampunan Allah Ta'ala sampailah apabila nyawa ni berada di kerongkong ni. Itu pun perbahasan ulama berkaitan nyawa ni di kerongkong ni pun banyak lagi.
Ada yang mengatakan, ulama kita mengatakan, walau nyawa ni dikerongkong ni pun ni tengah sakaratul maut pun tetap Allah boleh terima taubat dia. Ada ulama kita kata. Tu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sisi mazhab Hanafi, orang yang berputus asa daripada rahmat Allah itu, maka dia dihukumkan kufur kepada Allah Ta'ala. Tu na'uzubillah tu. Di sisi mazhab Hanafi dia berat sikit. Dia kata siapa yang putus asa dengan Allah, yakni mengatakan Allah takkan ampunkan lah, dia ni dosa banyak, Allah takkan ampunkan lah, takkan lah, sebab dosa banyak sangat, dia kata kan. Dia putus asa terus dengan rahmat Allah, seolah-olah menafikan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ, di sisi mazhab Hanafi mengatakan dia kufur. Atau na'udzubillah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan siapa yang berputus asa dengan rahmat Allah, mereka itu fasik dan berdosa besar. Di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya teringat kepada satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam Risalah Qushairiyah, salah satu daripada kitab tasawuf, ya, iaitu orang yang ikhlas, para ahli sufi, mereka ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh pengharapan mereka, minta Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Dalam masa yang sama mereka masih lagi merasakan diri mereka ini tidak bertaubat. Beza, ya, beza dengan tak nak taubat dengan dah taubat tapi masih lagi merasa diri ini tak bertaubat, masih lagi rasa diri ini kotor. Tapi harapan dia, pengetahuan dia, dia punya perasaan dia mengatakan Allah Ta'ala, i'tiqad dia mengatakan Allah Ta'ala ni maha pengampun, Allah Ta'ala boleh ampunkan apa sahaja dosa, melainkan dosa syirik, ya, melainkan dosa syirik. Dalam hati dia, dia kata ya Allah Ta'ala boleh ampunkan, tapi bila dia taubat, dia rasakan dia punya taubat tu kurang, kualiti dia lebih kurang macam tu, ya, kurang kualiti dia. Sebab tu mereka ini sentiasa taubat lagi, sentiasa menangis lagi, sentiasa minta kepada Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Dia sentiasa taubat lagi. Sebab itu mereka ini pada setiap malamnya menangis, mengalir air mata mereka, ya, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan diri mereka. Dan itu dikatakan dalam Risalah Qushairiyah, orang-orang yang mereka ini berjalan menuju kepada Allah, golongan salikin, mereka ini jika bertaubat, mereka merasakan seolah-olah diri mereka ini masih lagi tak bertaubat, kerana mereka merasakan kurangnya istighfar mereka, kurangnya nilai taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dikatakan di dalam hadis ini, di dalam matan ini. Itu dia. Azan ke? Ya? Qamat. InsyaAllah 1 minit lagi. Jadi InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya minta maaf satu matan yang ini, satu baris tapi tak boleh buat apa lah, memang dia punya syarahan tu, dia memang kita sedap kalau nak syarahkan benda ni, memang sedap, tapi nak panjang sangat pun nanti lama pula kan. Tapi tak apalah, ini sahajalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan, ya, maka kita perbaharuilah taubat kita setiap masa, setiap ketika, setiap keadaan. Kita perbanyakkan istighfar kepada Allah. Banyak dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, taubatan nasuha. Tu dengan sebenar-benar taubat, yakni 3 syarat tadi tu, menyesalnya, azam tak nak buat lagi dan sebagainya. Itu dia. Berkaitan dengan kita kata kita buat juga solat 2 rakaat taubat. Orang kata
kalau kita nak bertaubat, tak perlu nak solat sunat 2 rakaat taubat. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu perbahasan dia lagi panjang ya. Sebenarnya dalam mazhab kita itu ada dia punya dalil dia, dibolehkan untuk kita buat solat sunat 2 rakaat taubat. Kalau kita nak cerita sini tak sempat lah kan. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbahasan kita pada masa yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam.